Dah. Ada orang nak tolong tak? Ni, Atria di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita nak berkongsi beberapa perkara, mudah-mudahan ianya dapat memberikan kesedaran pada hati kita bersama, membangkitkan semangat kita insya-Allah, walaupun dalam suasana kita dalam ujian pada ketika ini, dan kita kebanyakan di kalangan kita sekarang ni kita turut sama dalam keadaan berduka. Tuan-puan semua yang dirahmati Allah sekalian, sahabat-sahabat, bencana banjir yang telah pun melanda hampir di kebanyakan negeri, khususnya di negeri Selangor ni, telah pun banyak memberikan kesan yang atau mudah fahamnya hampir lumpuh negeri Selangor ini, khususnya di beberapa kawasan termasuklah Shah Alam, Kelang, Hulu Langat dan beberapa daerah yang lain. Tuan-puan, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, sungguh pun banjir ni dia akan mengakibatkan banyak sangat kemusnahan, termasuklah kehilangan nyawa, kemusnahan harta benda dan alam sekitar, dan juga boleh bawa atau mendatangkan penyakit-penyakit berjangkit, keracunan makanan, penyakit kulit, kencing tikus akibat daripada banjir itu sendiri. Dan juga sistem jaringan pun rosak, elektrik, jalan, jambatan roboh. Kalau kita dapat lihat, tengok di kawasan Karak, di highway Karak tu bagaimana terputus terus. Maknanya memang orang yang nak lalui situ terkandas berjam-jam, sampai ada yang terputus bekalan makanan. Maklumlah, orang musafir bukannya bawa bekalan yang banyak sangat kan. Dalam keadaan ini, satu benda yang sangat menginsafkan kita, apatah lagi bila melihat kawasannya di Hulu Langat. Tengok sekali tu seumpama seperti tsunami kecil, ranap sama sekali. Kalau dahulu kita ingat berlaku di Kuala Krai di Kelantan dahulu, dengan keretanya penuh dengan lumpur. Saya lihat ada satu pengusaha ayam tu, ayamnya hampir ratusan ekor ayam habis macam tu lah, mati, ditenggelami air, ditenggelami banjir tempat perusahaan ayamnya itu. Dan sampai ada berjam-jam berada di bumbung rumah. Dan tak sudah dengan itu, datang pula satu lagi musibah yang menyayat hati. Flat Seri Johor di Ceras telah pun mengalami kebakaran yang besar. Ya Allah, ini semua adalah dugaan yang kita sebagai rakyat Malaysia khususnya, atau kita sebagai orang Islam, kita terima keadaan ini sebagai ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidakkan datang satu musibah melainkan ianya berlaku dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah izinkan semua benda ni jadi, maka benda ni pun boleh jadi. Siapa pernah sangka kawasan Shah Alam, kawasan Kelang, Hulu Langat dan beberapa daerah kawasan lain, termasuklah di Salak Tinggi, Sepang, tak pernah sangka, hatta di kawasan Bangi ni pun ada juga yang rumah mereka berhampiran dengan sungai, menerima kesan limpahan air hingga kan banjir penuh, air melimpahi masuk ke dalam rumah, parah lutut ada, parah pinggang ada. Mak saudara saya, mak ndak saya, mak su saya pun samalah, rumah air banjir masuk parah dada. Bayangkanlah macam mana dengan perabot-perabot barang-barangnya itu, memang habis lah. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami semua datang daripada-Mu ya Allah,
dan kepadamu ya Allah kami akan dikembalikan. Ya Allah, berikanlah ganjaran, berikanlah pahala di sebalik kesabaran kami semua berhadapan dengan musibah ini ya Allah, dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripada apa yang hilang daripada kami ini ya Allah. Tuan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, dalam masa yang sama juga ingin saya kongsikan beberapa pesanan, beberapa poin-poin pesanan setelah saya melihat dalam dunia media sosial apabila respon kita terhadap musibah yang datang ini dengan pelbagai corak pandang. Jadi ada 4 perkara saya nak kongsikan sebagai pedoman. Saya mencakap ni untuk saya juga dan semua kawan-kawan yang menonton, yang mendengar pada waktu ini. Pertama sekali, tolong hormati perasaan mangsa-mangsa banjir, ataupun kalau mungkin terlibat dengan mangsa kebakaran, tolong hormati perasaan mereka yang terlibat dengan ataupun sebagai mangsa-mangsa banjir ataupun mangsa kebakaran. Tolong. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab ada sebilangan lisan-lisan yang begitu lancang sekali bercakap, yang begitu laju sekali bercakap, mengatakan bahawa inilah bala daripada Tuhan, inilah bala bencana daripada Tuhan akibat daripada korang ni semua dulu hidup macam ni, dulu hidup macam tu, perbuatan dulu buat macam ni. Sabar dulu. Kalaupun mungkin mereka ada melakukan kesilapan, manusia mana ada tak buat silap? Saya pun buat silap. Tapi sabar dulu. Bukan ini masanya untuk kita nak seolah-olah nak menghukum dia akibat kerana perbuatan dia zaman silam dulu buat inilah akibatnya. Jangan begitu. Sabar. Dakwah ini ada seninya. Bukan semua keadaan atau semua orang kita boleh cakap begitu. Tak boleh. Malah dalam Quran sendiri Allah Subhanahu wa taala mengajarkan supaya wabasyiris sabirin, berilah kabar, berita gembira untuk orang-orang yang bersabar. Maknanya agama suruh kita ni pesankan pada orang yang ditimpa musibah itu dengan pesanan kegembiraan atas kesabaran mereka. Bagi tahu mereka berita-berita gembira, ini semua ada hikmah. Insya-Allah selepas mendungnya ataupun lepas lebatnya hujan yang turun ini semua akan ada mentari, akan ada pelanginya. Berita gembira bagi tahu bahawa akan ada pahala di sebalik musibah, ada jannah di sebalik musibah. Itu sepatutnya satu. Yang keduanya adalah fahami erti musibah. Fahami erti musibah. Jangan semua kita taram, kita balun, kita kata ini semua bala. Banjir ni semua bala. Habis tu, kalau masjid yang dilanda banjir, takkanlah kita nak kata Tuhan nak balakan masjid. Atau beberapa tahun dulu, Mekah juga pernah ditenggelami air, ataupun Mekah juga pernah mengalami banjir. Takkan kita nak kata Mekah pun Tuhan bagi bala. Mekah Al-Mukarramah, takkan kita nak kata Mekah pun Tuhan bagi bala juga. Sabar dulu. Setiap musibah yang datang ini ada pembahagiannya ataupun ada huraiannya. Pertama sekali, ada musibah yang Allah datangkan berupa ibtila. Apa makna ibtila? Ibtila ni maknanya musibah yang Allah datangkan untuk orang-orang baik-baik. Untuk orang apa? Untuk orang baik-baik. Sebagai apa? Sebagai Allah nak mengangkat darjat dia, Allah nak meninggikan darjat dia. Ni macam sahabat-sahabat, kawan-kawan penonton yang dilanda musibah banjir ni, anda orang baik-baik. Saya tahu anda ni insya-Allah orang baik-baik, baik dengan mak bapak, baik dengan jiran, baik dengan semua orang. Maka Allah izinkan musibah banjir ni datang sebab Allah nak angkat darjat kalian semua. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kata Allah, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu masuk syurga padahal belum sampai kepadamu ujian dan cubaan, sehingga hujung ayat. Ini maknanya surah Al-Baqarah ayat 214 ni nak menunjukkan bahawa nak jalan masuk syurga ini bukan semudah-mudah itu.
akan ada kepayahan, akan ada kesusahan, mungkin sampai satu ketikanya kesengsaraan. Sebab itu di kalangan manusia yang paling asyaddu balaan, manusia yang paling teruk sekali bala ataupun kepayahan, kesusahan hidup yang mereka lalui adalah di kalangan al-anbiya wal mursalin, di kalangan para nabi-nabi dan juga para rasul alaihimussalatu wassalam. Yang kedua, musibah ada pula ianya didatangkan dalam rupa kafarah. Kafarah. Apa makna kafarah? Kafarah ini musibah yang Allah izinkan ianya berlaku dengan tujuan Allah nak hapuskan dosa-dosa. Ni dosa saya yang cakap, dosa tuan-puan yang menonton pada ketika ini, kita semua tak lari daripada dosa. Maka Allah izinkan musibah ni datang. Sama ada kebakaran, kehilangan nyawa, kehilangan barang, kehancuran benda tersayang. Maka tujuan dia Allah nak hapuskan dosa-dosa kita, moga mudah jalan ke syurga. Dalam Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahu bil azabi la'allahum yarji'un. Dan tidak kami memperlihatkan pada mereka sesuatu tanda kebenaran Nabi Musa, melainkan tanda itu adalah lebih terang dari yang terdahulu daripadanya, dan kami timpakan mereka dengan pelbagai bala bencana supaya mereka kembali bertaubat. Surah Az-Zukhruf ayat 48. Nampak? Allah bagi ni semua sebagai jalan Allah nak hapus dosa kita, ataupun supaya kita ni kembali ingat pada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan yang ketiga, ada musibah yang Allah izinkan berlaku. Ini yang nama bala ni. Bala ini tujuan dia apa? Iaitu sebagai balasan kepada orang-orang yang engkar, yang jahat, hidup tak senonoh, lawan perintah Tuhan. Ini namanya bala. Dalam Quran Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 74, wa in yatawallaw yu'azzibhumullahu 'azaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Kata Allah, Allah menyiksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dunia dan akhirat, dan mereka tidak mendapat sesiapa pun di bumi ini yang akan menjadi pelindung dan juga menjadi penolong. Surah At-Taubah ayat 74. Macam Qarun, macam Fir'aun, dunia dia kena, akhirat nanti pun dia kena balon juga. Itu nama bala. Jangan kita pukul semua orang kata ini semua bala ni semua. Jangan macam tu. Mungkin ada penduduk-penduduk yang terjejas dengan banjir ni, dia orang masjid, dia orang baik, rajin sedekah, dengan mak bapak baik, dengan jiran-jiran semua baik. Takkan kita kata tu bala. Sabar dulu, tenang. Dan yang seterusnya, pesanan saya juga, yang ketiganya adalah dengan musibah sebenarnya Allah nak menguji kita. Bila jadi macam ni, barulah kita nampak siapa di kalangan kita, oh pandai sembang ya. Hulu sumbangan, paling-paling tak sumbangan tenaga pun, sumbangan berupa wang ringgit, transfer duit, transfer account pun tak nak tolong. Yang kena tu pula adik-beradik sendiri, takkan tak tolong. Di sini Allah nak uji kita, siapa di kalangan kita yang paling cakna terhadap soal keprihatinan terhadap orang lain. Dan yang keempat, musibah yang datang ni juga sebagai satu benda yang saya nak ingatkan diri saya dan semua yang menonton, Allah nak kita muhasabah. Daripada semua peringkat, daripada pemimpin sampai ke rakyat, tolonglah muhasabah. Apa benda yang kita dah terlepas pandang selama ini? Apa perintah Allah yang mungkin kita telah cuaikan, yang telah kita pandang enteng, pandang remeh? Rupanya Allah nak kita serius kembali. Mungkin di kalangan pemimpin ada benda yang mungkin kita anggap benda tu tak berapa nak perlu. Akhirnya ini satu teguran dari Allah. Kita juga rakyat pun sama. Kami juga di kalangan penceramah-penceramah ni pun ada benda yang Allah nak tegur kita semua. Maka moga dengan musibah yang datang ini ada rahmah, ada kasih sayang Allah di sebaliknya untuk kita muhasabahkan bersama. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini membangkitkan semangat kita semua, teruskan kehidupan walaupun ujian berat melanda kita ini bertimpa-timpa. Ingat, Allah sentiasa sayang pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.